Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil haq. Wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama dalam rancangan Khazanah Ilmuwan membicarakan sebuah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berjudul Ayyuhal Walad. Dan pada malam ini kita akan sambung kepada nasihat yang ke-8 dan ini adalah syarahan ataupun penerangan yang terakhir untuk tahun 2013 ini, dan insya-Allah pada tahun hadapan pada 2014 kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asham bin Ahmad untuk membicarakan berhubung dengan kitab lain pula, iaitu dalam Kitabul Ghurur yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit Tuan Haji Muhammad Irwan bin Johari. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Imam Ghazali pada nasihat yang ke-8 ini menyebut, Al-ilmu bila amalin ayyuhal waladal muhib, al-ilmu bila amalin junun, wal-amalu bighairi ilmin la yakun. Di mana kira-kira bermaksud, wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amal itu gila. Manakala amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Di sini dapat kita fahami beberapa perkara. Pertama, Imam Ghazali menegaskan kepada kita bahawasanya ilmu tanpa amal itu gila. Satu perbuatan orang gila. Orang yang beramal ataupun orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Dan yang kedua, berhubung dengan orang yang beramal tetapi tidak memiliki ilmu, maka ianya sia-sia. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tajuk ini, ingin saya mengimbas kembali apa yang telah kita bicarakan dalam sesi-sesi kita yang lalu, di mana kita telah bercakap berhubung dengan kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu seperti mana yang kita sedia maklum, ia adalah suatu yang begitu ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan juga dalam Islam, surah yang pertama sekali ataupun ayat yang pertama sekali diturunkan oleh Allah SWT ialah berupa Iqra, belajar ataupun bacalah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita betapa belajar ataupun membaca itu merupakan perkara yang paling-paling diutamakan dalam Islam. Dan kita juga melihat bagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu satu perkara yang fardu, yang wajib ke atas setiap orang Islam. Dan banyak kalau kita ingin meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menceritakan bagaimana pentingnya menuntut ilmu itu. Dan ini adalah satu perkara yang tidak boleh kita nafikan lagi, bahawasanya Islam meletakkan menuntut ilmu itu suatu tempat, satu usaha, amalan yang tinggi, yang sangat-sangat dituntut oleh agama, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, selain daripada menuntut ilmu, kita juga diberitahu, mempelajari sebelum ini bagaimana kedudukan orang yang berilmu. Allah SWT begitu memandang tinggi orang yang memiliki ilmu. Ulama, warasatul anbiya, para nabi itu ataupun para ulama itu adalah pewaris kepada para nabi. Kalau kita perhati di mana Allah SWT mengangkat darjat para ulama ini sebagai orang yang berilmu yang tinggi di sisinya. Dan banyak juga ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana ketinggian dan kemuliaan para ulama ini, yang sepatutnya kita semua mengambil maklum dan kita menginsafi bahawasanya mereka merupakan orang yang begitu dititik beratkan oleh Allah SWT, diberi penekanan tentang keistimewaan mereka berbanding dengan manusia-manusia lain
yang tidak berilmu ataupun yang kurang kepakaran dan sebagainya. Ulama khususnya yang memimpin manusia ke arah mentaati Allah Subhanahu wa taala merupakan ulama yang membawa manusia yang membawa manusia kepada takutkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dan di sini ingin saya jelaskan juga, setelah kita faham bahawasanya ilmu merupakan sesuatu yang penting dan kedudukan ulama juga merupakan kedudukan yang tinggi dan terpuji di sisi Islam, kita pergi kepada satu peringkat lagi, iaitu ilmu semata-mata tidak memadai. Dan inilah yang ditekankan oleh Imam Ghazali, yang sebelum ini juga kita sudah bicarakan panjang lebar berhubung dengan kedudukan ilmu dan amal. Imam Ghazali begitu sekali menitik beratkan supaya kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kerana ilmu tanpa amal, beliau kata, adalah perilaku orang gila. Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak beramal adalah orang yang gila. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ghazali sebagai gambarannya. Bukanlah gila dalam arti kata gila yang hakiki, tetapi adalah gambaran ataupun misalan yang diberikan oleh Imam Ghazali. Kerana apa? Kerana ilmu yang semata-mata ilmu sahaja, ianya tidak akan memberi manfaat kepada kita yang memiliki ilmu. Kalau seseorang itu memiliki ilmu, sebagai contoh, dia tahu solat itu wajib, tapi dia tidak mendirikan solatnya, maka ilmu itu tidak memberi manfaat kepada dirinya. Kalau kita orang perempuan, sebagai contoh, bagi kaum Hawa yang mengetahui bahawasanya menutup aurat itu merupakan perkara yang wajib, tetapi dia masih juga tidak menutup aurat, maka ilmu yang dia miliki itu tidak memberi manfaat, tidak meninggalkan bekas kepadanya. Sebab apa? Ilmu semata-mata, Imam Ghazali kata, ianya tidak akan mampu menjauhkan kita dari maksiat. Dan ilmu juga, kalau semata-mata kerana ilmu, dia juga tidak akan mampu untuk mendorong kita dengan ke arah mentaati Allah SWT. Yang akan membawa kita, menjauhi kita dari maksiat dan mendekatkan kita ataupun mendorong kita kepada mentaati Allah SWT, bukan sahaja dengan ilmu, tetapi dengan kesedaran dan keinsafan bahawa suatu hari nanti kita akan mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Justru kerana itu, ilmu semata-mata tanpa amal tidak berguna. Orang yang berilmu sahaja tidak beramal, dia tidak memberi manfaat atas ilmu yang dia miliki, dan dia mesti beramal dengan apa yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepadanya berhubung dengan sijil-sijil yang dia perolehi, gelaran-gelaran yang dia boleh perolehi. Allah tidak tanya dia, engkau ketika hidup dahulu, sijil apa yang kau perolehi, sijil BA, MA, PhD ataupun gelaran apa, profesor ke, emeritus profesor ke, ataupun tuan guru ke, syekh ke dan sebagainya. Itu semua Allah SWT tidak tanya. Yang Allah SWT tanya adalah amalan yang dilakukan ketika hidupnya di atas dunia dulu, bagaimana dia menggunakan ilmunya itu untuk dia mendekatkan dirinya dengan Allah SWT dan menjauhkan dirinya dari bakaran dan kemurkaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita kena faham berhubung dengan perkara ini, dan kita kena sematkan dalam hati kita supaya setiap ilmu yang kita miliki, kita usaha untuk kita amalkan. Seperti mana yang disebut, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut bahawasanya di kalangan mereka, kami umat Islam dahulu apabila turun sahaja ayat Quran, kami beramal dahulu dengan ayat Quran yang diturunkan itu, sehinggalah kami kemudiannya diberitahu berhubung dengan ayat lain, maka kami amal juga ayat yang seterusnya. Begitulah sepatutnya kita umat Islam juga begitu. Setiap ilmu yang kita miliki, kita cuba amalkan semampu mungkin. Ya, mungkin kita agak suka tuan-tuan ya untuk kita amal semua yang kita ketahui, tetapi kita berusaha ke arah untuk kita beramal sedapat mungkin, sekuat mungkin, semampu mungkin yang kita boleh. Yang kedua yang Imam Ghazali jelaskan juga, iaitu amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Ini adalah juga satu perbuatan yang membuang masa. Seorang yang kuat sembahyang, ibadatnya kuat, solatnya kuat, puasanya kuat, tetapi sebenarnya dia puasa di dalam kejahilannya, dia sembahyang di dalam kejahilannya, dia tidak tahu, sebagai contoh, air sembahyang itu batal kerana bersentuh dengan
lelaki atau perempuan yang bukan mahramnya, mengikut mazhab Syafi'i, tetapi dia terus saja sembahyang. Walaupun dia sembahyang 1000 rakaat sekalipun, tetap sembahyangnya itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah SWT. Begitu juga kalau dia keluar angin ataupun terkentut sebagai contohnya. Tapi orang jahil dia tidak tahu, tetapi dia ni suka beramal, tahajudnya, qiyamul lailnya dan sebagainya, tetapi dia tidak tahu bahawasanya apabila dah keluar angin itu, maka wuduknya terbatal, tidak sah. Walaupun dia sembahyang beribu rakaat sekalipun, maka ianya ditolak oleh Allah SWT. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu ataupun amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Begitu jugalah dengan ibadat-ibadat lain. Puasa sebagai contoh, ada di kalangan orang jahil yang berpandangan orang yang puasa ini boleh hisap okok, sebab hisap okok ini tidak sama dengan makan dan minum. Ini adalah pandangan orang yang tidak belajar, orang yang jahil. Dia nak berpuasa tetapi dia nak hisap okok. Jadi ini juga perkara yang ditolak. Apabila orang berpuasa dan hisap okok, maka sudah pasti puasanya itu tidak diterima di dalam mana-mana mazhab sekalipun. Dan apabila dia melakukan perkara itu dengan kerana kejahilannya, maka puasanya itu sudah pasti sia-sia, tidak menjadi ibadat yang diterima oleh Allah SWT. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, justru kerana itulah seseorang yang ingin beramal, dia perlu memiliki ilmu. Dan tuntutan untuk mempelajari ilmu ini cukup banyak sekali. Sebab itulah kalau kita perhatikan, di dalam Islam ini ada apa yang dikatakan fardu ain dan apa yang dikatakan fardu kifayah. Pembahagian ilmu yang dibuat khususnya oleh Imam Ghazali untuk memudahkan umat Islam. Dan fardu ain ini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap daripada individu Islam, individu Muslim, mesti memahami apa itu fardu ain. Dan fardu ain ini adalah hukum hakam yang melibatkan ibadat-ibadat yang mesti kita ketahui. Begitu juga bab akidah, perkara-perkara akidah yang mesti kita fahami, dan juga ilmu yang melibatkan ihsan ataupun tasawuf akhlak yang mesti kita ketahui. Ini semua adalah ilmu yang mewajibkan kepada kita menuntutnya. Yang tidak kita kena pelajarinya. Kita tidak boleh ambil mudah, kita tidak boleh sewenang-wenangnya meninggalkan ilmu yang menjadi fardu ain ke atas kita. Kalau orang bertanya kepada kita sejauh manakah had ilmu yang perlu dipelajari oleh umat Islam, maka kita katakan bahawasanya kita kena pelajari ilmu itu setakat mana ia melepasi had fardu ain yang wajib atas kita. Selebih daripada itu, maka ia adalah bukan tanggungjawab umat Islam, orang awam, tetapi ia adalah tanggungjawab para ulama, ilmuwan, cerdik pandai untuk mendalami lebih lanjut. Kalau kita ingin sembahyang, maka kita kena faham apa hukum hakam sembahyang sebagai contoh. Apa cara-cara mengambil wuduk, membatalkan wuduk, membatalkan solat dan sebagainya, rukun-rukun solat dan sebagainya. Maka ini adalah perkara yang mesti kita faham. Kalau kita nak berniaga, kita kena faham apa ilmu berniaga, apa pantang larang berniaga, hukum hakam berniaga. Tidak boleh menipu dalam timbangan sebagai contoh, tidak boleh mengambil riba sebagai contoh dan sebagainya. Apa saja ilmu yang wajib, yang ingin kita ceburi, apa saja bidang perkara yang ingin kita ceburi, maka kita kena tahu apakah hukum hakamnya di situ. Maka itu adalah fardu ain kepada kita. Orang yang ingin berkahwin, maka dia kena tahu apakah hukum hakam melibatkan perkahwinan, tanggungjawab suami dan isteri dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang mesti kita fahami. Tidak semua orang boleh mendalami ilmu itu sedalam-dalamnya. Bagi orang awam memadai untuk dia memahami ilmu yang ingin digunakannya sahaja. Hari ini ada kecenderungan di kalangan setengah orang yang menyeru supaya setiap perkara itu diberi dengan dalilnya. Ini ada satu perkara yang tidak pernah berlaku di zaman Islam dahulu. Di zaman awal Islam dahulu, mereka beramal dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tidak mengetahui, tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak ketahui. Maka jika kita ada masalah sesuatu, maka kita tanyakan alim ulama yang mengetahui. Dan hari ini apa yang diajak oleh setengah asatizah kita, supaya kita juga tanya kepada hukum hakam itu dalil-dalil dan nas-nasnya sekali. Ini ada satu perkara yang tidak pernah berlaku dahulu. Kita melarang manusia daripada bertaklid kononnya, kerana bertaklid itu membabi buta. Sebenarnya bertaklid bukan perkara membabi buta.
Bertaklid ialah kita mengikut pandangan orang yang layak diikuti, mujtahid. Itu yang dikatakan bertaklid. Orang yang bertaklid kerana dia tidak mampu untuk berijtihad dan dia mengikut pandangan mujtahid. Dalam hidup ini kita semua bertaklid. Tidak ada orang yang mampu untuk menguasai semua bidang ilmu. Kalau seorang yang sakit, kalau seorang yang sakit misalnya, seperti mana contoh yang diberikan oleh almarhum Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti, bagaimana beliau mengatakan bahawa kalau orang sakit, kalau anak kita sakit, adakah kita buka buku perubatan dan kita cari jawapan bagaimana untuk mengubati anak kita yang sakit? Ataupun kita membawa anak kita ke klinik, bertemu dengan doktor untuk memberikan ubat yang sesuai dengan kesakitan yang menimpa anak kita. Begitu jugalah dalam ilmu agama. Dalam ilmu agama pun begitu. Kalau kita tidak mengetahui satu hukum hakam, maka kita pergi mencari alim ulama yang mengetahui hukum hakam itu. Tidak perlu kita tanya, adakah ini hadis sahih, adakah ini hadis dhaif, adakah ini di mana dalil-dalil, di mana nas-nas. Itu adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku dahulu. Tetapi hari ini nampaknya orang awam juga sudah pandai untuk bertanyakan di mana hukum hakam, di mana dalil-dalil, sama ada dalil ini hadis sahih, hadis dhaif dan sebagainya. Walaupun itu bagus dari satu segi bahawasanya menunjukkan minat dan keprihatinan kita, tetapi kita tidak diajar untuk pergi begitu detail dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam. Kita serah sahaja kepada para alim ulama untuk memberikan hukum hakam berdasarkan ijtihad yang telah mereka ambil dari para imam-imam mu'tabar. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, perkara ini seringkali berlaku dalam masyarakat kita akhir-akhir ini, sedangkan para ulama sudah pun menjelaskan bahawasanya dalam perkara-perkara fiqh kita tidak perlu untuk kita menjadi mujtahid. Dalam perkara fiqh, orang awam memadai untuk berijtihad. Maafkan saya, orang awam memadai untuk bertaklid kepada imam-imam mujtahid, imam-imam mazhab empat. Apa sahaja pandangan yang telah dikemukakan oleh mazhab yang empat itu, maka memadai kepada kita untuk mengikutinya tanpa kita mengetahui apa dalil yang di sebalik sesuatu hukum itu dikeluarkan. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian yang kita semua ma'ruf, kita semua bergantung kepada kepakaran orang lain untuk mengeluarkan ataupun untuk mengemukakan sesuatu pandangan. Tetapi di dalam hal akidah, tuan-tuan dan puan, ia sedikit berbeza. Di mana para ulama mengatakan dalam hal akidah kita tidak boleh bertaklid. Kita kena faham dan yakin dan mempunyai dalil kenapa sesuatu perkara itu kita yakini dan kita imani. Sebagai contoh, apabila kita mengatakan Allah itu satu, di manakah alasannya kita mengatakan Allah itu satu? Alasannya sebagai contoh adalah kerana jika Allah itu dua, maka akan kacau bilaulah dunia ini. Itu yang kita imani dan kita yakini sebagai contoh. Walaupun kita boleh katakan juga di sana kerana Allah SWT berfirman kul huwallahu ahad. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Ada ketikanya dalam hal-hal yang melibatkan fiqh kita bertaklid, tetapi dalam hal-hal yang melibatkan akidah kita diminta untuk mengetahui dengan jelas dan meyakini dan memahami kenapa kita beriman dengan sesuatu perkara itu, dan kita kena faham dengan sebetul-betulnya supaya kita tidak bertaklid dalam hal-hal yang sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jadi ini adalah apa yang dipesan oleh Imam Ghazali, antara lain supaya ilmu itu kita amal. Dan manakala kita yang orang yang beramal itu pula perlu mencari ilmu, jangan kita beramal tanpa ilmu. Kerana apabila kita melakukan perkara yang sebegini, yang kita tidak beramal dengan ilmu kita, ataupun kita beramal tetapi tanpa ilmu, maka ianya tidak memberi manfaat kepada kita. Ianya dua-duanya adalah perbuatan yang tidak menguntungkan kita, dan di hari akhirat kelak Imam Ghazali mengatakan ia akan menjadi suatu penyesalan kepada kita, di mana kita akan tiba-tiba akan mengatakan kepada Allah SWT seperti mana yang disebut dalam surah Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu, maka kembalikanlah kami ke dunia ini untuk kami beramal soleh. Lalu di ketika itu dikatakan kepada orang-orang yang berkata begini, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana sedangkan engkau baru saja datang dari sana? Ini adalah perkara yang akan dikatakan kepada orang yang tidak beramal kita di dunia dahulu, tidak mengambil iktibar daripada apa yang ilmu yang dia fahami. Sedangkan
dia ketika dahulu itu di dunia dia mempunyai segala kesempatan dan kemampuan untuk dia beramal dengan ilmu yang dia miliki, dia mempunyai peluang untuk dia menuntut ilmu sedalam-dalamnya untuk dia menjadikan bekalannya di hari akhirat. Tetapi apabila sudah sampai ke akhirat dan sudah ditunjukkan kepadanya azab seksanya dan tempatnya di neraka, maka pada ketika itulah maka mula dia meyakini apa yang dia telah lakukan, dan dia telah meyakini apa yang telah diancam ataupun yang diberi teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu ketika dahulu. Maka pada ketika itu penyesalan pada masa itu sudah tidak memberi apa-apa manfaat dan tidak berguna lagi. Walaupun dikatakan sekiranya Allah mengembalikan mereka ini ke dunia sekalipun, mereka akan terus beramal seperti mana mereka beramal pada kehidupan mereka yang dahulu. Tidak memberi apa-apa keinsafan dan apa-apa kesedaran kepada mereka yang dibangkitkan kali kedua dan diberi peluang kali kedua ini. Wallahu alam, tuan-tuan. Moga-moga kita beri manfaat dalam program kita ini, dan saya mohon ampun dan maaf jika selama ini ada salah silap di mana-mana. Moga-moga ianya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.